My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini untuk kita terus mempelajari daripada halaman yang ke-30 daripada surah Al-Baqarah, surah yang dinamakan juga sebagai Sanamul Quran, ia juga Zahrawain, iaitu dua surah yang digandingkan ustaz ya bersama dengan surah Ali Imran yang penuh dengan perhiasan, penuh dengan pelajaran yang kita ingin dalami pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita berada pada halaman ke-30 ini Ustaz ya, bercerita tentang qital ya, berkaitan dengan perang ataupun perang. Okey Ustaz ya. Dan kita dah pun bincang sebelum ini, maksudnya ialah tajuk perang ini adalah satu perkara yang sensitif sebenarnya ya, tapi kita nak melihat apakah yang prinsip ataupun apakah kaedah yang dibenarkan. Dia bukan main kalau rasa suka nak perang kita perang sahaja. Ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini bagi tuan-tuan yang berada di rumah, boleh kita tatap halaman 30, boleh buka, ajak pada kawan, boleh kongsikan dahulu. Mungkin ini akan memberi pencerahan kepada ramai orang ya. Ada yang kata bahawa Islam ini agama terorisme Ustaz. Ya. Jadi kalau ada yang cakap begitu, dia kata gunakan ayat 191, hari ini kita akan bincangkan betul ke Islam ini mengalu-alukan peperangan ataupun ada sesuatu yang tersembunyi. Kita mulakan dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul dan juga penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang sedang menyaksikan My Quran Time, baca, faham dan amal di seluruh dunia ketika ini. Alhamdulillah, sama-sama kita akan memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. InsyaAllah saya ingin sedikit mengambil perhatian pada ayat yang ketiga, itu Ar-Rahmanir Rahim. Juga boleh guna pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim kerana ada perkataan Ar-Rahmani Ar-Rahim. Okey, kalau kita lihat pada kalimah Ar-Rahmanir Rahim, huruf nun itu berbaris di bawah. Ar-Rahmani. Kemudian kita ambil ra yang berbaris di atas yang ada syaddah. Antara kesalahan-kesalahan yang mudah berlaku di situ ialah nun itu dibariskan di bahagian depan. Kerana tidak betul-betul baris nun di baris bawah, mengakibatkan nun tu dia bunyi seolah-olah macam baris depan. Bagaimana? Contoh kesalahan berlaku, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Dia sebut ni, tetapi oleh kerana ra itu tebal, ni itu jadi seakan Nur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim, jadi nur pula. Jadi tempat ni kena berhati-hati supaya betul-betul nun tu dibaris di bawah. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanir Rahim, jadi nur pula. Mudah ya. Itu sedikit. Okey, insya-Allah kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz ya membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi sebagai peringatan kepada kita, ulangan kepada kita bahawa kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan petunjuk, dan petunjuk itu salah satunya apabila kita ini dapat mengambil peraturan yang dimaklumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita bercakap tentang kitab ini adalah sumber hidayah ya, dan bila cakap tentang peraturan, ada peraturan yang telah kita belajar sebelum ini berkaitan dengan solat, kita bercakap tentang zakat pada ayat 183, dan pada hari ini kita nak melihat sebenarnya kalau semalam kita berbincang tentang yasalunaka anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan sabit, itu ada kaitan dengan haji, membawa kepada kewajipan haji, tetapi di tengah-tengahnya itu ada peristiwa ataupun berita tentang perang. Mengapa? Itu yang kita nak tengok pada hari ini. Mari kita tengok sinopsis bagi halaman 30. Pada ayat 191 hingga 195 bercakap tentang prinsip perang di jalan Allah hadir selepas ayat haji. Apa kaitannya kita bincang selepas ini, dan kemudian 196 menyambung balik semula tentang hukum-hukum, peraturan haji dan umrah. Itu yang kita akan lihat pada hari ini. Jadi kita kalau melihat mengapa ada kaitan haji, tiba-tiba ada ayat umrah ataupun ayat perang di tengah-tengah ini, disebabkan ia memberi mesej kepada umat Islam, kerana Nabi ingin pergi ustaznya balik kampung lah kan, nak patah balik ke Mekah ya. Tapi kita kena ingat bahawa sebenarnya kalau kita lihat kepada surah ini, surah di awal hijrah Nabi belum lagi nak balik kampung, tapi dah bagi clue ke depan, nanti tunaikan haji kena patah balik ke Mekah. Maksudnya Mekah masih ada masalah lagi ni dengan Kaabah yang ada berhala-berhala. Maksudnya bila bercakap tentang perubahan kiblat, maksudnya kiblat itu nanti akan dibersihkan. Ini masih di Madinah lagi ni kan. Dan kemudian bila cakap pasal haji, maksudnya kamu nanti akan pergi ke tempat itu dan tidak ada masalah. Cuma bila nanti nak masuk ke Mekah balik semula, ada orang nak tahan. Kan, ada orang nak tahan. Jadi pada waktu itu, adakah kamu bersedia untuk berperang ataupun tidak? Pasal peringkat awal Hudaibiyah itu Nabi tidak berperang, tetapi bila mereka itu tidak mengikut peraturan, ini membawa kepada peperangan. Jadi ada kaitan dengan beberapa tahun ke depan, tapi ayatnya turun lebih awal untuk membuat persediaan kepada umat Islam kemungkinan-kemungkinan yang berlaku, dan ada prinsip. Bukannya kalau kata perang saja, okey kita umat Islam ini memang orang Islam, orang kata bahawa teroris contohnya, sikit-sikit perang. Nanti kita tengok dalam ayat 191 hingga ayat 194. Jom Ustaz kita baca. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, kita nak baca, kita nak faham dan juga cuba sedaya upaya untuk mengamalkan apa yang kita belajar. Hari ini kita sambung pada muka surat yang ke-30, bacaan daripada ayat yang ke-191 hingga 194. Namun begitu saya ingatkan juga untuk diri saya pada penonton-penonton, sebagaimana Ustaz Fazrul sebut, bila kita baca Al-Quran, walaupun kita baca bermula dengan halaman per halaman,
Namun begitu kita juga tak boleh lupa dengan ayat sebelumnya Ustaz Fazal. Ya, betul. Kerana Ustaz Fazal sebut tanasuk, iaitu kaitan ataupun kemunasabahan. Ayat tu dia ada kaitan. Lebih lagi bila kita mula dengan waw, waqtuluhum. Waw itu sudah pasti ada kaitan dengan ayat sebelum tu, iaitulah waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah tapi jangan melampaui batas. Jom sama-sama kita baca ayat 191 dengan hingga 194. Kita cuba dengan taranum bayati kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 191 hingga 194 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi ialah ayat yang mencerahkan kepada kita. Biasanya di barat Ustaz ya ataupun di kalangan orang bukan Islam, bila baca saja ayat 191 inilah dalil yang mereka gunakan menyatakan umat Islam ini adalah umat pedang, umat orang teroris, suka perang ya, sikit-sikit perang kan ya. Tapi kita kena ingat di dalam kadang-kadang mereka pun ada confuse juga di antara istilah qital dan juga jihad. Bila bercakap tentang jihad, salah satunya perang, tapi berjihad melawan hawa nafsu, kita bersungguh-sungguh mendengar My Quran Time, belajar Al-Quran, bangun malam, solat, itu jihad Ustaz ya. Tapi kalau katakan ada perkataan waqtuluhum, yang itu memanglah bercakap tentang perang ataupun maksud dalam ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka perangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Jadi di sini kalau kita beri perhatian, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana kamu temui. Yang ini yang orang-orang bukan Islam ataupun di barat kata, tengok betapa ganasnya orang Islam ya, jumpa sahaja mereka, bila mereka kata mereka ni siapa, orang kafir, itu yang bagi sesengah non muslim dia rasakan bahawa mengerikan kalau jumpalah tuan-tuan yang dah baca ayat 191 dengan cara yang salah. Dia takut pasal ialah nanti ayat ini menyebabkan kita boleh jumpa saja awak nama apa Chong, bukan agama Islam, pom, bunuh. Adakah itu kefahamannya? Tidak ya. Kita kena ingat bahawa ayat ini datang di tengah-tengah pasal kewajipan rukun Islam yang kelima, haji.
Ya. Dan apakah yang dimaksudkan di sini? Perangilah mereka atau membunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu. Nak ceritanya apa? Kalau mereka dah usir, mereka dah perangi ustaz ya. Mereka maksudnya bukan Islam yang memulakan dahulu, barulah boleh berperang. Orang Islam bukan pemula perang, bukan suka perang, dan bila berperang ini maksudnya adalah untuk defend, untuk melindungi kepada diri. Ialah orang kacau kita ustaz ya. Takkanlah kita kata tak apalah, bunuhlah saya, bunuhlah orang-orang di Malaysia ini contohnya kan. Malaysia pun ada tentera yang kita bersedia pada setiap masa kalau diserang kita sudah bersedia untuk menyerang balik semula. Maknanya asasnya memerangi untuk mempertahankan. Orang Islam bukannya kita rasa macam kat sana saya rasa saya nak dia masuk Islam, bunuh dia. Perang. Itu bukan kaedah Islam. Kerana kita bercakap tentang ayat di hujung nanti la ikraha fid din, agama Islam ini bukan dengan paksaan. Itu satu ya, kefahaman tentang ayat tersebut. Jadi kembali balik pada ayat ini, Allah menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang ini juga sering disalahfahami ustaz ya, iaitu fitnah lebih teruk daripada membunuh. Jadi orang Melayu faham fitnah ini yang cakap orang tak buat tu. Ya, kita cakap itu mencuri padahal dia tak mencuri, kita kata dia fitnah. Jadi kita tengok jangan fitnah, nanti itu lebih teruk daripada membunuh. Itu fitnah bahasa Melayu. Tapi fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kemusyrikan, syirik kepada Allah. Itulah perkara yang diistilahkan sebagai fitnah. Dan pemahaman yang kedua, kalau ada perkara iman disusah-susahkan, perkara kekufuran syirik dimudah-mudahkan, maksudnya dalam satu negara contohnya, bab syirik itu silakan. Tapi kalau bab iman, buat baik, dia kata jangan buat, dihalang, maka itu dinamakan fitnah. Maka apa kata Allah? Asyaddu minal qatl. Perang itu memang kita tak suka. Nanti pada halaman 34 kita akan bertemu ustaz ya. Maksudnya ialah qatl ini, bunuh ataupun berperang ini, tak ada orang yang suka. Tak suka. Allah iktiraf perkara ini. Ya, kita akan jumpa nanti insya-Allah. Tetapi bila cakap antara syirik dan juga perang, ya, syirik ini lebih besar daripada perang. Maksudnya apa? Pasal bila kita bercakap tentang syirik ini dia menyebabkan orang boleh saja bergaduh antara satu sama lain. Boleh rampas harta orang, boleh halau orang daripada negeri ataupun negara. Kita nampak bahawa syirik ini memang bahaya. Malah dia lebih bahaya daripada membunuh ataupun peperangan itu sendiri. Kerana apa? Kerana kalau bunuh bunuh begitu je. Tapi di Mekah itu mereka tak bunuh orang Islam. Mereka seksa Bilal bin Rabah itu, diletakkan batu, Sumayyah diseksa, Ammar ya, diseksa, embargo 3 tahun, tak boleh ekonomi. Jadi syirik ini menyebabkan dunia akan stres. Pasal apa? Dia bunuh dalam diam. Dia tak bunuh, dia bunuh dalam diam. Dia tekan sana, tekan sini. Jadi Allah menyatakan wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Ya, syarat prinsip perang ini ialah jangan sampai kamu itu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali hatta yuqatilukum fi, ya, kecuali apabila mereka memerangimu di tempat itu. Jadi bila kita cuba bayangkanlah, sepatutnya berperang ni dia kalau di negara Arab ataupun disiplin Islam ini, dia kalau nak berperang di satu tempat, perang, habis masa ceasefire. Ya, habislah letak senjata. Tetapi kalau dah ada orang yang masih lagi nak berperang sampai ke Masjidil Haram, tempat yang suci yang dilindungi oleh Allah, kalau nak berperang sampai situ, maka dibenarkan untuk berperang. Maksudnya orang ini memang tak hormat kepada Masjidil Haram. Dan di dalam tradisi Arab, Masjidil Haram ini, Kaabah itu dihormati. Muslim ke tak muslim ke, dihormat tempat itu, lebih kurang masjid lah ustaznya. Tapi kalau orang nak perang dalam masjid, itu bukan manusia betul tu kan. Ini memang orang yang betul-betul syirik kepada Allah. Dia tak tahu, tak takut Tuhan, tak manusia lagi dia tak takut, ya. Dan ini berlaku di mana sekarang ini, kalau kita melihat kepada negara macam di Israel ustaz kan, di Palestin, kadang-kadang di tempat masjid pun dia belasah sekali. Jadi perlulah berlindungi perkara itu, ya. Jadi kadzalika jazaul kafirin, iaitu inilah balasan kepada orang-orang yang kafir. Jadi ini prinsip yang penting kita fahami. Secara ringkasnya tadi kita tahu bahawa kalau kita diserang
Dan mengapa kita kena melindungi sangat? Kerana apa? Kerana Allah nak memberi tahu fitnah ini ataupun syirik ini menyebabkan orang yang syirik ini dia suka berperang, Ustaz. Bukannya orang Islam. Kerana syirik, orang ini sanggup memerangi, bunuh sana bunuh. Jadi kita sebagai umat Islam kena ada pelindungan, melindungi diri sendiri. Fa in tahau, pada ayat 192, jika mereka itu berhenti, fa innallaha ghafurur rahim. Allah boleh mengampunkan mereka dan Allah amat penyayang. Maksudnya ialah kalau katakan orang yang non muslim itu tidak berperang, orang Islam jangan berperang. Itu panduannya. Bukan pula orang Islam rasa saya ingat saya tak kuat ke, saya nak belasah sekali. Itu bukan ciri yang dibenarkan. Dan ia disambung pada ayat 193, dan perangilah mereka itu sehingga tiada lagi fitnah dan agama hanya agama Allah sahaja yang ada. Jika mereka berhenti, maka tidak ada pemusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi masih lagi sambungan, perangi sampai la takuna fitnah, sampai tidak ada syirik. Ini juga ayat yang digunakan. Tengok, pasal orang Islam ini tak nak syirik, maka dia akan perang semua negara, semua orang yang melakukan syirik. Adakah betul kefahaman itu? Sebenarnya kalau katakanlah itu kefahamannya, maksudnya jumpa non muslimnya bunuh, tidak adalah istilah fa inin tahau, sebenarnya bila ada ayat fa inin tahau fala udwana illa ala zalimin, jika mereka berhenti, maksudnya di dalam kehidupan kita di Malaysia, di dunia ini, kalau kita jumpa non muslim, tidak semestinya mereka itu adalah udwan. Mereka tidak semestinya musuh. Dia kalau mereka bermusuh, maksudnya non muslim dia nak pergi bunuh orang Islam, itu orang yang non muslim yang musuh, al-kafirin yang sebenar-benarnya, yang perlu diperangi. Tetapi kalau katakan dia beragama Kristian, tapi dia tak kacau, dia tidak pula mengatakan orang Islam jangan masuk agama Islam, jangan buat perkara kebaikan, orang begini kita benarkan dia untuk dia beragama. Dan buktinya apa? Nabi tidak memaksa kepada orang Kristian, orang Yahudi untuk masuk agama Islam di Madinah. Jadi ini kefahaman yang penting. Dan ayat yang Ustaz baca awal tadi itu, ahsyahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas, bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Apa maksud di situ? Ada 4 bulan yang haram, Ustaz, iaitu bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Orang Arab, Muslim, non-Muslim, dia dah tahu dah ini bulan haram, tidak akan berperang. Dan juga satu lagi, wal hurumat. Hurumat ini adalah semua tempat-tempat yang disucikan, maksudnya Baitul Haram, Kaabah. Maka pada waktu itu, kalau katakan apa maksud berlaku hukum qisas? Maksudnya ialah kalau orang menyerang sahaja baru dibenarkan untuk menyerang, macam ayat yang sebelum tadilah. Tapi secara automatiknya orang Islam pada 4 bulan ini kena jaga jangan berperang. Faman i'tada, barang siapa yang berperang, alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, iaitu siapa yang menyerangmu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang yang bertakwa. Jadi 4 bulan itu haram, tetapi kalau ada orang serang kita boleh lindungi. Ini adalah peraturan. Maksudnya orang Islam tidak serang pada bila-bila masa. Itu membawa kita kepada perkataan yang kita nak belajar pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Perkataan yang kita akan saksikan pada bahagian yang kedua nanti, marada, sakit. Apa kaitan perang dengan sakit? Sebenarnya tak adalah kaitan, Sebenarnya perang ini datang di kala ayat berkaitan dengan haji, dan haji ini memberi kelonggaran kepada orang yang sakit. Memberi kelonggaran pada orang yang sakit. Jadi muka surat ini sebenarnya fokusnya ialah berkaitan dengan haji, tetapi muncul ayat tentang perang kerana apa? Kerana ketika Nabi dihalang untuk melaksanakan amalan keimanan, pada waktu itu fitnah berleluasa, maka orang Islam perlu mempertahankan diri masing-masing. Tidak boleh dihalang untuk buat kebaikan. Dan ini adalah prinsip yang penting, dan insya-Allah kita menyambung sebentar lagi bagaimana sikap orang-orang yang bila dengar perang dah bersedia ke saya. Tuan-tuan, kalau dengar perang, adakah tuan-tuan bersedia? Kita nak faham lagi lebih mendalam. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.
Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita mendalami halaman yang ke-30 dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dicerahkan tentang apakah peraturan-peraturan perang yang dibenarkan di dalam Al-Quran, dan yang pasti ialah umat Islam tidaklah memerangi apabila seseorang itu suka-suka, tetapi apabila diserang sahaja kena bersedia, kerana pelindungan, menjaga kepada harta, kepada nyawa ini adalah salah satu maqasid yang penting, objektif yang penting dalam agama Islam ini. Pada hari ini kita akan menyambung kepada bacaan tadi, tapi sebelum itu kita nak mendengar kupasan tajwid dan sahabah Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Okey, kita jemput kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita bersama dalam platform rasmi kita. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, dan juga sebagaimana kita ada sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan yang kedua kita ada My Quran Time iaitu di Facebook. Yang kedua kita ada YouTube iaitu My #Quran Time Official, dan seterusnya kita ada My Quran Time Official di Instagram. Sama-sama kita bergabung di sana, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan banyak bahan-bahan, insya-Allah. Amin. Dan seterusnya kita nak menyambung berkenaan dengan hukum tajwid pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan tentang perkara yang berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita lihat di skrin kita, iaitu adab-adab membaca Al-Quran hari ini yang ke-14. Pertama, tidak ketawa, tidak membuat bising dan tidak bercakap-cakap sesuatu yang sia-sia. Sesuai dengan firman Allah Taala, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran maka dengarlah, diamlah, supaya kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-15, membaca salah satu daripada 7 qiraat ataupun cara bacaan yang disepakati. Kita di Malaysia ni kita membacanya Al-Quran mengikut salah satu daripada wajah ataupun qiraat yang mutawatir, iaitu disebut sebagai qiraat ataupun imam yang kita ikut ialah Imam Hafsun An-Asim. Salah satu bacaan yang kita kata mutawatir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan ini mesti kena baca, tak boleh baca ikut suka. Maksudnya ikut baris mana kita nak baca, tak boleh. Kita baca ikut kaedah qiraat yang telah. Kalau senangnya mushaf kita hari ini kita dah boleh baca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Masya-Allah, itu adalah adab-adab Ustaz ya, peraturan bagaimana membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi yang pertama tadi itu Ustaz maklumkan tentang jangan ketawa, jangan bising ya, kerana itu adalah pelakuan musyrik di Mekah itu ataupun di Madinah. Dia kalau boleh dia nak bagi bising ya, dan amalan kita pada tahun ini, pada tahun-tahun mendatang ialah kalau kita pasang Al-Quran dengan orang baca Quran, senyap kan. Tolong senyap. Pasal apa? Pasal khuatir nanti kita ni dah mula memasukkan ciri-ciri orang-orang yang musyrik Mekah ya, Madinah, di mana mereka ini tidak menjaga adab. Dan bila dah biasa Ustaz ya, sambil pergi ke kedai dengar Al-Quran ke pekedai itu buka Quran, dia nak bagi lebih syahdu lah kononnya kan. Tetapi bila dia tidak diberi perhatian, kita dengar Al-Quran tu dia dah macam imun kan, dia dah tak macam tak memberi kesan kepada hati kan. Jadi perkara ini penting yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Tirmizi, dan kita nak menyambung kepada ayat 195 dan ayat 196, di mana pada hujung ayat 194 tadi ada perkataan wattaqullah Ustaz ya, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya. Ceritanya apa? Ceritanya bila dah cakap tentang perang ini, perang pertama di Madinah itu namanya Badar Ustaz ya, dan Allah menyatakan kalau katakan ada orang yang berperang ya, maksudnya ialah Allah masih ingatkan lagi takwa, wattaqullah ya, innallaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Perang ini adalah dengan izin daripada Allah, dan kalau berperang nak mencapai kemenangan perlu bertakwa, dan kalau bertakwa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya, mestilah orang-orang yang terlibat berperang itu, berjuang itu kerana mempertahankan itu bertakwa. Bukannya melampau, bukannya dia pun tak sembahyang, bukannya dia sendiri pun juga yang membuat kerosakan di situ.
Dan bagaimana kita nak tahu ciri takwa yang penting? Inilah yang disampaikan pada ayat 195 dan ayat 196. Jom kita baca bersama, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita masuk cerita baru Ustaz. Cerita baru pula. Cerita baru. Okey, cerita baru ya. Tadi kita dah cerita pasal perang. Mungkin Ustaz nasib baik Ustaz tak bawa pistol tadi. Ya, betul. Bagi penonton menantikan Ustaz Fazrul nak bawa apa. Bawa apa kan? Ada kat kanan ni belum lagi tunjuk nanti. Nanti insya-Allah. Okey. Hari ini umat Islam dilabelkan teroris, disangkanya suka berperang. Maka tidak. Kalau berperang pun macam Ustaz sebutlah, mempertahankan diri. Dan disebut kalau perang pun wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Ada adab dia, tak boleh bunuh perempuan-perempuan tua, orang yang OKU, hatta padri-padri yang tak terlibat dalam peperangan pun tidak boleh bunuh tidak mereka. Boleh. Indahnya Islam ini kalau kita hayati betul-betul. Baik, kita sambung ayat seterusnya 195 dan 196. Dua ayat yang terakhir muka surat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi membacakan ayat 195 dan 196 sebentar tadi. Apakah yang kita nak maklum tentang 195 ini, bila Allah menyatakan pada ayat 194 di hujung itu, in wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah wa anfiqu fi sabilillah, dia berinfak dan dia menyerahkan harta jiwanya fi sabilillah, pada jalan kebaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memberi penekanan di sini wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu lemparkan tangan-tangan kamu kepada kebinasaan. Biasanya kalau bercakap tentang perkara ini Ustaz ya, salah satu yang ayat ini dibacakan ialah dia ada kaitan dengan kotak ini. Dia ada kaitan kotak ni. Ustaz tahu kotak apa ni Ustaz? Tak tahu Ustaz. Kotak ni bagi, ini bukan saya punya, saya pinjam daripada orang. Biasanya orang dalam ni dia sama ada biasanya orang letak
tapi tak ada isi lah ni kan. Oh, Biasa dia ada rokok. Rokok kan. Biasanya kalau cakap jangan campak kepada kebinasaan, jangan isap rokok lah tu kan. Itu satu mesej. Tapi lebih daripada itu, kalau kita bercakap tentang wala tulqu biaidikum ila tahlukah ini, sebenarnya ialah kalau kita tengok kepada kisah sahabat, mereka ada yang dah berjuang, ya, mereka dah berjuang dan mereka kata bahawa saya dah berjuang, saya tak payah lagi berjuang lah, bagi orang lain pula. Macam orang sekarang ni kalau dia dah pencen tu, tak apalah bagi orang muda-muda untuk berceramah ke, berdakwah ke, saya dah lama dalam dakwah ataupun saya dah lama buat kerja, serahkan pada orang muda. Sebenarnya bila sahabat bercakap begitu, maka responnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu lemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maksudnya orang yang tak nak berjuang itu, dia mencampakkan diri kepada kebinasaan. Maksudnya saya tak nak lagi infak lagi diri saya ke, harta saya ke, ataupun dia gunakan harta yang dia ada, diri dia yang ada, bukan untuk perjuangan Islam. Macam tadi lah Ustaz kan, kalau dia gunakan harta dia untuk beli rokok, itu maksudnya tak dikira sebagai perjuangan Islam, itu sebenarnya mencampakkan ke dalam kebinasaan. Selain daripada rokok itu memang membinasakan. Tapi lebih daripada itu, bagi tuan-tuan yang tidak menghisap rokok, kan, perempuan yang kata, oh saya tak hisap rokok, tetapi bila kita ada duit, ada duit begini Ustaz kan, tapi kita kata tak apa, simpan. Saya dah banyak dah derma sebelum ini, jadi saya tak nak lagi terlibat dalam perjuangan nak wakaf untuk ummah ke, nak derma wakaf Quran ke apa ke, saya tak nak dah, pasal saya dah banyak derma. Sebenarnya Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, ya. Dan ketika infak itu, kita nak infak yang mana? Adakah kita infak mana yang ada? Baju, kalau nak infak itu baju yang dah lusuh-lusuh, ataupun kalau saya nak bagi masa kepada perjuangan Quran, nak ajak anak saya, adakah ikut masa? Ataupun Allah menyatakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah, buatlah yang terbaik. Maksudnya infak mestilah yang terbaik. Kerana apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ketika infak harta terbaik, ketika infak masa terbaik, ketika infak nasihat, perkataan, kemahiran yang terbaik. Jadi ini adalah ayat 195 bercakap tentang perjuangan, dan bercakap tentang perkara ini juga Ustaz, ya. Infak ini, ya, macam ustaz lah. Ustaz kalau katakan ustaz bekerja kan, kita kerja, kita ambil masa terbaik kita, dan akhirnya kerja dapat duit kan, dapat duit. Dan kalau katakan orang yang berperang, dia terbunuh, dia terpaksa gadaikan sesuatu yang terbaik bagi dia lah, yang dipinjamkan oleh Allah. Sebenarnya infak juga perkara yang sama. Ya, pasal kita dah ambil masa bekerja, tuan-tuan yang dah katakanlah 30 tahun bayar rumah, tiba-tiba nak infakkan, bukan derma terus kan, itu derma terus lagi baguslah rumah tu, tetapi kalau pinjamkan untuk buat program-program kebaikan, semua perkara itu maksudnya kita buat yang terbaik, kita bagi masa kita terbaik, dan Allah bersama dengan tuan-tuan yang muhsinin, yang beri terbaik daripada hasil yang kita usahakan selama ini. Dan inilah tanda bahawa seseorang itu bersedia untuk buat fardu yang disambung balik ceritanya pada ayat 196, iaitu Hajj. Hajj adalah amalan volunteer Ustaz, ya, sukarelawan, ya. Dia adalah fardu, tapi kita pergi sana tak ada siapa yang kata Ustaz berapa ringgit dalam akaun, tak ada orang tanya begitu, ya. Ia adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyatakan wa atimmu, dan sempurnakanlah al-hajj wal umrata lillah, ya. Haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Ustaz, ya, dulu pun saya ada jumpa ketika bawa jemaah umrah, ada yang kata dia bila sakit, dia kata saya tak nak tunaikan umrah lah, saya nak rehat je dekat Mekah, dekat Madinah, ya. Tetapi bila kita sudah berniat, kita kena wa atimmu, apatah lagi kalau haji Ustaz, ya. Dan ada peraturan di dalam fardu ini, fa in uhsirtum, jika kamu dikepung, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapati, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Hadyu tu maksudnya binatang kurban Ustaz, ya. Ini peraturan fiqh sedikit, kita tak bincang lebih dalam, kita kena panggil pakar untuk bercerita tentang perkara ini. Cuma kita nak faham sedikit, sebenarnya bila kita nak pergi haji, tak jadi pergi haji kena bayar, kena sembelih.
Kena bayar dam Ustaz ya. Kalau fikir-fikir kan, saya yang nak buat, saya tak nak buat, saya punya hal lah. Kan begitu kan. Tetapi roh di sebalik fardu haji ini, bila kita sudah masuk berniat untuk mengerjakan haji, maka kita sudah serahkan diri kita pada Allah SWT. Ya. Bila serahkan diri pada Allah, maksudnya ialah kita kena ikut peraturan. Bila kita sudah beragama Islam, kita ikut peraturan, bukannya terpulanglah abah saya nak solat ke tak, kan hidup ini free will contohnya kan, ataupun free choice. Mengapa kena paksa-paksa saya? Kalau belum Islam lagi, yes, tidak dipaksa ataupun tidak diwajibkan. Tetapi bila sudah kita masuk Islam, apatah lagi kalau dalam rukun haji ini sudah pun kita berniat untuk mengerjakan haji, maka peraturan itu adalah lambang kepada apa? Kehambaan kita kepada Allah. Tak main-main lah Ustaz. Ya, tak adalah macam orang kata dia nak sembahyang pukul 1.30, katakan ada dekat dalam WhatsApp ke ataupun dalam telefon ada sesuatu, kata tak apa ya Allah, saya sembahyang 3.30 lah. Sibuk. Saya nak uruskan bisnes saya. Itu menandakan kurang adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika haji dan umrah ini juga ada adabnya, peraturannya, dan disambung lagi jangan wala tahliqu, jangan kamu cukur rambut kamu sampailah korban. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, ini perkataan yang kita belajar sebentar tadi, au bihi adzan, ya, kalau ada penyakit, maksudnya sakit yang pada kepalanya, maka dia kena bayar fidyah, ya, satu upah ataupun fidyah lah, ya, sebagai ganti kepada dia tidak boleh melaksanakan rukun-rukun pada waktu itu. Jadi ini semuanya kalau kita lihat agak teknikal Ustaz ya, fiqh di sini, ya, bagi tuan-tuan boleh tengok satu persatu. Dan kalau contohnya fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj, ketika aman tapi mengerjakan haji tamattu'. Haji ni ada 3 Ustaz kan, tamattu', qiran, ifrad. Ini pun nak kena belajar dengan Ustaz Tirmizi lah yang selalu bawa umrah haji ini Ustaz kan, ataupun dengan pakar-pakar, tapi bukan hari ni, ya, kena ikut program khas berkaitan dengan haji. Tapi nak ceritanya apa, kalau buat tamattu' pada waktu aman pun kena bayar hadi kan, kena bayar korban. Jadi kita persoalkan, saya nak buat umrah dulu sebelum haji, asalkan saya beribadah, okeylah kan. Sebenarnya kalau kita perasan terlampau detail apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Nak ceritanya apa? Allah bila letakkan sesuatu secara detail, Allah memberi perhatian dan kita kena beri perhatian. Itu dia punya semangat bagi para hujaj, bagi tuan-tuan yang nak pergi umrah haj. Bila kita tengok ayat ini, rupanya ada setengah orang Ustaz ni, saya tak nak pening kepala lah Ustaz. Kan, pergi umrah nak kena tawaf 7, kemudian baca kena sa'i. Tak boleh ke? Saya rasa nak pergi sa'i, saya pergi sa'i. Saya nak pergi tawaf, saya pergi tawaf. Kan? Ada orang yang dia tak nak ikut kepada prosedur SOP. Orang-orang ini bila dia balik Malaysia nanti, inilah orang-orang yang akan merosakkan lagi negara ini pasal tak nak ikut kepada peraturan yang perlu kita beri perhatian. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, ya, siapa yang tidak dapat binatang sembelih itu, dia kenalah berpuasa 3 hari dan kemudian habiskan bila dia balik daripada tempatnya. Ketika haji puasa, kemudian disambung lagi, cukupkan 10. Siap ada lagi Allah cakap tilka asyaratun kamilah. Kalau biasanya dalam hadis sahaja yang detailkan macam kita solat Ustaz kan, solat wa aqimus solat kan, kemudian tengok pada hadis. Tapi haji Allah letakkan satu demi satu, ya, sampai di hujung itu wattaqullah. Ya, bertakwalah pada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah ini amat syadidul iqab, balasannya amat berat. Mengapa tiba-tiba wujud perkataan itu? Satu, ikut peraturan ini adalah tanda takwa kita kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, balasan Allah amatlah, siksa Allah amat berat kepada orang yang tidak beradab kepada Allah. Ya, Allah suruh buat sesuatu tapi dia pandang ringan. Bukan banyak pun Ustaz ya. Dalam Al-Quran ini ada sekitar, kalau ulama fiqh bercakap tentang ayat hukum ini, 500-600. Yang lain ini semuanya adalah ayat-ayat dakwah untuk membaiki diri, membaiki karakter kita. Tapi kalau orang cakap nilai karakter itu, kalau tidak dipasakkan kepada peraturan law, hukum fiqh,
dia akan jadi orang yang tidak berprinsip. Ya, tapi ada juga orang yang fokus sangat pada fiqh, ya, fiqh saja, halal haram sahaja, dia tidak ada nilai, akhirnya hilang roh daripada hajj ini sendiri, ya. Jadi inilah sedikit kandungan daripada halaman yang ke-30 membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Pada ayat 191 kita berbincang apakah resolusi yang perlu kita laksanakan. Kita perlu pertahankan akidah, ya. Mempertahankan akidah perlu dilaksanakan sekuat mungkin, dan yang paling tinggi namanya ialah perang, ya, apabila seseorang itu menyerang kepada kita umat Islam. Yang pertama. Yang kedua, ingin elak kebinasaan, ya. Macam mana kita nak elak daripada kebinasaan? Ada yang kata saya ni banyak buat perkara-perkara yang membinasakan. Apakah solusinya? Banyakkan infak. Termasuklah kalau ada duit banyak yang beli rokok tadi tu, ambil sikit infak, nanti kita akan ada semangat untuk infak. Allah bina takwa, tiba-tiba saja kita ada kekuatan untuk mengelakkan daripada amalan habit yang membinasakan, ya. Dan yang ketiganya, berkorban agar kita dielakkan dari mementingkan diri sendiri dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang berlaku dalam haji. Kita akan berkorban sebelum datang daripada Malaysia lagi, kita dah korbankan duit kita yang banyak, kemudian sampai ke sana kena korban lagi. Kalau nak buat tamattu', korban lagi sana sini, bayar sana sini. Pasal apa? Itu adalah perjuangan membersihkan diri, tidak mementingkan diri, dan inilah yang akan mengangkat diri kita sebagai orang yang mendapat perlindungan daripada Allah yang dinamakan sebagai taqwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi mari sama-sama kita berdoa Allah izinkan kita mengerjakan haji, umrah dengan semangat takwa, dan kalau perlu berjuang, kitalah orang yang awal-awal lagi sanggup infak dalam perjuangan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa melaksanakan perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk tidak melakukan perkara-perkara yang maksiat yang menjadi larangan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada musuh-musuh agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada terjerumus dalam lembah kebinasaan, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan dalam rezeki-rezeki kami, Ya Allah. Ya Allah, terimalah akan sedekah-sedekah kami, Ya Allah. Ya Allah, terimalah akan sedekah dan infak kami, Ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk menziarahi, mengunjungi, melakukan ibadat umrah dan haji di Baitillahil Haram, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami untuk ke sana, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan terimalah akan taubat kami, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang masih lagi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan sudah tentunya kita ingin bersedia bila dijemput oleh Allah nanti ke Baitul Haram, ke haji ataupun umrah. Kita adalah umat yang sudah pun menghargai kepada nilai-nilai haji dan umrah yang telah kita baca sebentar tadi. Macam mana kita nak sebarkan lagi? Kita ada platform Wakaf untuk Ummah, ya, sebagai satu usaha bagaimana kita nak membina, memastikan nilai-nilai yang ada dalam umat Islam pada seluruh dunia ini diamalkan bersama dengan peraturan-peraturan yang Allah berikan. Salah satu peraturannya adalah haji yang amat
penting untuk kita beri perhatian. Jadi ada nombor di atas skrin tersebut, tuan-tuan boleh menyumbang agar perjuangan Quran ini yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita teruskan. Dan bila kita sampai ke sana, sampai ke Mekah, Madinah, kita dapat menghargai bagaimana jerih perih yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bertemu lagi pada hari ini Ustaz ya, pada jam 5 insya-Allah petang, okey, pada 10 malam dan juga 6 pagi insya-Allah ya, dan kita akan terus bersiaran untuk menyambung pada halaman 31. Kita mengucapkan ribuan terima kasih program ini yang dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.